Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita 1.1 pengoksidaan dan penurunan. Okey, hari ini kita akan fokuskan tentang pengoksidaan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Sebelum ni kita dah belajar tentang pengoksidaan dan penurunan dari segi perubahan oksigen dan perubahan hidrogen. So hari ini kita nak sambung tentang perubahan nombor pengoksidaan. Okey. Saya tahu kamu tak tahu lagi apa itu nombor pengoksidaan. Inilah pertama kali kami belajar tentang nombor pengoksidaan. Okey, sebelum tu kita kena belajar, kita kena tahu apa maksud tindak balas pengoksidaan dan tindak balas penurunan dari segi nombor pengoksidaan. Okey, kita tengok satu persatu. Tindak balas pengoksidaan untuk nombor pengoksidaan adalah apabila nombor pengoksidaan suatu unsur dalam bahan tindak balas bertambah. Okey, apabila nombor pengoksidaan suatu unsur dalam bahan tindak balas bertambah. Okey, kamu ingat kalau nombor pengoksidaan tu bertambah, bermaksud dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, tindak balas penurunan pula. Okey, tindak balas penurunan. Tindak balas penurunan, nombor pengoksidaannya macam mana? Nombor pengoksidaan suatu unsur dalam tindak balas tu menurun, bermaksud dia mengalami tindak balas penurunan. Okey, contoh tindak balas, yang ni saya ambil daripada buku teks. Okey. Kamu tengok di sini ada karbon, oksigen dan juga karbon dioksida. Okey, ini adalah satu persamaan kimia. Okey, nombor pengoksidaan untuk karbon adalah kosong. Nombor pengoksidaan untuk oksigen adalah kosong, sifar. Nombor pengoksidaan untuk molekul karbon dioksida, gas karbon dioksida adalah untuk karbon, nombor pengoksidaannya adalah positif 4, manakala nombor pengoksidaan bagi oksigen adalah negatif 2. Jadi dekat sini kamu tengok karbon asalnya kosong. Kemudian selepas tindak balas berlaku dia menjadi 4, positif 4. Apa maksudnya? Maksudnya nombor pengoksidaan itu bertambah. Okey, kita tengok pula kepada nombor pengoksidaan untuk oksigen. Asalnya kosong, kemudian dia menjadi negatif 2. Pengoksidaan tu berkurang. Okey, nampak tak? Nombor pengoksidaan berkurang. Bermaksud dia mengalami penurunan. Okey, untuk yang tadi, nombor pengoksidaan bertambah bermaksud dia mengalami pengoksidaan. Okey, jadi apakah bahan yang dioksidakan? Bahan yang dioksidakan ialah karbon. Kenapa karbon dioksidakan? Kerana nombor pengoksidaan untuk karbon bertambah. Bahan yang diturunkan ialah oksigen kerana nombor pengoksidaan oksigen berkurang. Okay, apakah ejen pengoksidaan untuk tindak balas ni? Ejen pengoksidaannya adalah gas oksigen. Kenapa? Kerana gas oksigen telah mengoksidakan karbon. Okay, ejen penurunan pula ialah karbon. Kerana karbon telah menurunkan oksigen. Okay. Okay, daripada situ, apa kesimpulan yang kita dapat buat? Kamu kena tahu apa itu ejen pengoksidaan dan apa itu ejen penurunan. Okay, ejen pengoksidaan ialah bahan yang mengoksidakan bahan lain dan diturunkan dalam tindak balas redox. Ejen penurunan pula adalah bahan yang mengoksidakan, ejen penurunan apa dia? Ejen penurunan adalah bahan yang menurunkan bahan lain dan dioksidakan dalam tindak balas redox.
Okey, peraturan bagi memberi nombor pengoksidaan. Okey, peraturan bagi memberi nombor pengoksidaan. Yang pertama adalah nombor pengoksidaan bagi atom dan molekul bagi unsur ialah sifar. Jadi kamu kena tahu nak bezakan antara siapa yang atom, molekul, ion. Okay, kerana atom dan molekul unsur dia adalah sifar. Nombor pengoksidaannya adalah sifar. Okay, ada contoh kat sini, gas oksigen H2, nombor pengoksidaannya kosong. Gas oksigen, nombor pengoksidaan kosong. Gas klorin, nombor pengoksidaan kosong. Gas bromin, nombor pengoksidaan kosong. Okay, untuk atom, kuprum, natrium, ferrum dan helium, nombor pengoksidaannya adalah kosong ataupun sifar. Jadi untuk gas, nombor pengoksidaannya sifar, untuk atom pun sifar. Okey. Peraturan yang kedua adalah nombor pengoksidaan bagi ion ringkas. Okey, nombor pengoksidaan bagi ion ringkas. Ion ringkas ni apa? Ion ringkas ni contohnya Cu2+, Fe2+, Al3+. Apa lagi? Na+, Li+. Itu adalah ion ringkas. Okey, dia sama dengan cas bagi ion tersebut. Okey, ion Na+, nombor pengoksidaannya positif 1. Cu2+, nombor pengoksidaannya adalah positif 2. Fe2+, nombor pengoksidaannya adalah positif 2. Fe3+, nombor pengoksidaannya adalah positif 3. Okay, dia bergantung pada cas. Kalau cas ni positif, maksudnya nombor pengoksidaannya positif 1. Positif tu mesti letak kat depan nombor, bukannya di belakang. Okay, cuma untuk cas kita memang cas tu di belakang lah. Cu2+ kan, plus tu, positif tu di belakang. Tapi dalam menulis nombor pengoksidaan, kita bukannya tulis 2 positif. Tak, kita tulis positif 2. Okey, untuk ion yang lain pula, contohnya Cl-, Br-, O2-, S2-, nombor pengoksidaan dia pun sama ikut kepada cas bagi ion tersebut. Okey, Cl- bermaksud nombor pengoksidaannya negatif 1. Br-, nombor pengoksidaannya negatif 1. O2- negatif 2. S2- negatif 2. Okey. Peraturan yang ketiga, nombor pengoksidaan bagi hidrogen dalam kebanyakan sebahagiannya ialah positif 1 kecuali dalam logam hidrida. Okey, pada tu logam hidrida. Kamu tengok di sini. Okey. Di hidrogen. Okey, tengok di sini. Ya. H. Okey. H kat situ. Lagi H di sini. H kat sini, H kat sini. Okey. Oh sorry, itu bukan H. Ya. Okey. Yang saya gariskan tu adalah positif 1. Positif 1. Okey. Kebanyakannya nombor pengoksidaan bagi hidrogen dalam kebanyakan sebatannya adalah positif 1 kecuali logam hidrida. Okey, ini adalah logam hidrida. Kalium hidrida, magnesium hidrida. Okey. Yang dua-dua ni casnya bukan positif 1 tapi negatif 1. Okey, faham? Okay, yang keempat pula. Yang keempat pula adalah nombor pengoksidaan bagi oksigen dalam sebaitannya ialah negatif 2 kecuali dalam peroksida. Okey, saya ulang. Nombor pengoksidaan bagi oksigen
dalam kebanyakan sebatiannya ialah -2 kecuali dalam peroksida. Okey, tengok di sini yang ni magnesium oksida selalu kamu jumpa ada molekul air, kukrum 2 oksida, natrium oksida. Okey, nombor pengoksidaan oksigen untuk kebanyakan sebatian adalah -2. Okey, akan tetapi nombor pengoksidaan bagi peroksida, hidrogen peroksida adalah -1. Tak sama macam oksida dalam kebanyakan sebatian yang untuk hidrogen peroksida, nombor pengoksidaannya adalah -1. Okey. Yang kelima adalah jumlah nombor pengoksidaan bagi unsur-unsur dalam suatu sebatian ialah sifar. Okey, saya ulang. Jumlah nombor pengoksidaan bagi unsur-unsur dalam suatu sebatian ialah sifar. Hitung nombor pengoksidaan bagi karbon dalam kalsium karbonat. Okey. Macam mana kita nak kira? Contohnya dekat sini, ini selalunya ada soalan dalam pengiraan. Okey, saya pilih pen warna hitam lah. Okey. CaCO3. Okey. Di mana karbon dekat sini? Karbon di sini. Okey, macam mana kita nak kira nombor pengoksidaan untuk karbon dalam kalsium karbonat? Yang dikatakan nombor pengoksidaan bagi unsur-unsur dalam sebatian tu bermaksud untuk keseluruhan. Okey, untuk keseluruhan sebatian ni nombor pengoksidaannya adalah sifar untuk seluruh sebatian. Okey. Kalau untuk sesuatu nombor pengoksidaan untuk oksigen lah kata kat sini. Okey, karbon. Sorry, ni kalsium. Kalsium, apa cas kalsium? Ca2+ kan? Jadi kat sini, dia punya nombor pengoksidaan adalah +2. Okey, untuk kalsium +2. Lepas tu tambah dengan karbon. Contoh kita nak kira nombor pengoksidaan untuk karbon. Jadi kita tak tahu, kita bubuh X. Tambah, sini ada 3. O3. Jadi kita ada 3 oksigen. Oksigen tu nombor pengoksidaannya adalah -2. Kita samakan dengan kosong. Okey. Kosong tu sifar. Maksudnya jumlah nombor pengoksidaan bagi unsur-unsur dalam sebatian ni adalah sifar. Okey. Next kita carilah macam soalan matematik lah. 2 tambah X tolak 6 sama dengan sifar. 2X, 2 tolak 6, -4 sama dengan kosong. Jadi X sama dengan +4. Okey, jadi nombor pengoksidaan bagi karbon dalam kalsium karbonat ialah +4. Okey. Nombor pengoksidaan bagi karbon dalam kalsium karbonat ialah +4. Okey. Kamu boleh screenshot. Okey, next. Peraturan yang ke-6. Peraturan yang ke-6 ialah jumlah nombor pengoksidaan bagi unsur-unsur dalam ion poliatomik adalah sama dengan cas-cas ion poliatomik tersebut. Contohnya, kita ada ion manganat MnO4-. Okay, kita ada MnO4-. Sekarang kita nak cari apa? Nak cari mangan. Oops, sorry. Mangan.
apa nombor pengoksidan untuk mangan. Okey. Kita tulis semula kat sini NaO4 minus. Okey, mangan di mana? Dekat sini. Okey, kita tak tahu nombor pengoksidan untuk mangan tu berapa. Jadi kita buat tulis huruf X tambah 4 darab oksigen negatif 2 sama dengan bukan kosong lah, di sini negatif 1. Okey, lepas tu kita kira lah guna penyiraan biasa. X tolak 8 sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 tambah 8 positif 7. Okey, apa beza nombor pengoksidaan dengan pengiraan yang biasa kita ada? Nombor pengoksidaan mesti letakkan simbol dekat depan sama ada positif atau negatif. Okey, jadi dekat sini nombor pengoksidaan bagi mangan dalam ion manganat ialah positif 7. Okey. Ada banyak lagi sebenarnya contoh-contoh lain dalam buku teks. Kamu boleh rujuk buku teks. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, saya harap kamu dapat faham. Kalau tak faham, kamu boleh tanya nanti saya dalam WhatsApp ataupun PM saya personal. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.